Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk nombor perdana dan nombor gabungan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 44. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 3. Soalan 1. Adakah 47 dan 74 nombor perdana atau nombor gubahan? Berikan sebab bagi jawapan kamu. Jadi kata kunci untuk soalan ini ialah kita perlu nyatakan 47 dan 74 ini nombor perdana atau nombor gubahan. Kemudian kita perlu nyatakan sebab untuk jawapan yang kita berikan. Jadi pertama sekali untuk menjawab soalan ini kita perlu tahu dahulu apakah yang dikatakan sebagai nombor perdana. Jadi nombor perdana ialah, kita akan tulis nombor perdana. Okay, ada 3 perkara penting dalam nombor perdana yang kita perlu faham, iaitu nombor perdana mesti lebih besar dari 1. Okay. Kemudian ada 2 tambahan lagi, iaitu boleh dibahagi dengan 1. Okay. Maksudnya nombor itu boleh dibagi dengan 1 dan juga nombor itu juga boleh dibahagi dengan diri sendiri. Maksudnya dengan nombor itu sendiri. Okay. Itu maklumat pertama mengenai nombor perdana. Kemudian kita juga perlu faham yang mana ada tips penting untuk menghafal nombor perdana, iaitu tips nombor perdana. Okay, kita boleh kenal pasti nombor perdana bila mana dia bukan nombor genap. Kita nak hafal nak tahu nombor perdana, dia bukan nombor genap atau sifir 2. Kecuali 2. Okay. Semua nombor perdana, semua nombor genap bukan nombor perdana kecuali ada satu saja, iaitu sifir nombor 2. Okay. Selain daripada itu, dia juga bukan dari sifir 5 kecuali 5. Okay. Maksudnya sifir 5 semua bukan nombor perdana kecuali nombor 1 saja, iaitu 5. Seterusnya, bukan sifir 11 kecuali 11, dan yang terakhir tiada dalam mana-mana sifir. Okay, itu maklumat tambahan dalam nombor perdana. Tiada dalam mana-mana sifir ni, dia seperti tidak ada dalam kotak sifir. Okay. Ini cikgu dah buat dah sifir, kotak sifir yang mana sifir sampai 9, sifir 2, 3 hingga 9. Jadi kita akan perhatikan juga sifir ni untuk kita menjawab soalan. Okay. Kita tengok yang pertama, soalan ataupun nombor 47. Jadi kita kenal pasti dengan kita boleh soal di 47 ni, iaitu pertama sekali, adakah dia boleh dibahagikan dengan 1? Okay, jawapannya memang semua nombor boleh dibahagikan dengan 1. Kemudian, bolehkah dibagi dengan diri sendiri? Cikgu tambah sikit ni, ada salah je. Ya. Sendiri, ada I tadi. Okay. So, memang boleh. 47 juga boleh dibahagikan dengan 47. Okay. Kemudian kita tengok nombor perdana dekat tips nombor perdana ni. Dia kata situ
ada tak sifir lain dalam nombor 47? Maksudnya tiada dalam mana-mana sifir. Ada tak? Okey, memang tak ada, iaitu 47 ni tak ada dalam mana-mana sifir. Jadi bila tak ada, ini kita katakan sebagai nombor perdana. Okey. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah kita akan kata sebagai nombor perdana. Okey. Jadi kita akan cakap 47 kita akan cakap sama dengan nombor perdana kerana hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 47 sahaja. Okey, jadi itulah dia jawapan untuk soalan ataupun nombor yang pertama, yang mana dia ialah nombor perdana. Okey. Apa nak tahu nombor perdana? Dia ada dua ciri sahaja. Pertama, bahagi dengan 1. Yang kedua, bahagi dengan dirinya sendiri. Okey, saya tulis lagi. Ini ialah 47. Okey. Bahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Itu sahaja. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, nombor 74. Okay, sama dengan pertama, seperti biasa kita akan bahagikan dengan 1 dan juga dirinya sendiri. Maksudnya 74 bahagi 1 dan 74 bahagi 74 sendiri. Okey. Okey. Secara kasarnya memang dia macam nombor perdana, tapi kita lihat kat sini kita boleh mudah ingat yang mana nombor perdana ini bukan daripada kalangan nombor genap. 74 ini ialah nombor genap. Jadi maksudnya dia boleh dibahagikan dengan 2. Semua nombor genap boleh dibahagikan dengan 2. Jadi kita boleh buat 74 bahagi 2. Jadi ada 3 ciri kat sini. Ini bermakna ini ialah bukan nombor perdana yang kita namakan sebagai nombor gubahan. Okey. Jadi kita tulis 74 bersamaan nombor gubahan kerana boleh dibahagi dengan 1, kemudian 74 dan 2. Maksudnya ada 3 ciri. Bila 3 ciri-ciri ini dia bukan nombor perdana. Okey. Selain itu, kalau nak senang faham, ini ialah nombor genap. Okey, kalau kita nak tulis ini pun boleh. Kita akan cakap ini nombor genap. Okey, kalau nombor genap bukan nombor perdana. Okey, itu saja. Kalau cikgu nak faham, ini ialah, kalau awak nak faham, nak senang faham, nombor genap. Okey, kenapa nombor genap? Sebab belakang ni ialah nombor 4. Nombor genap ialah nombor 2 yang belakangnya 0, 2, 4, 6 dan 8. Iaitu nilai SARnya di kalangan 0, 2, 4, 6, 8. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Cikgu dah buat dah sifir awal-awal sebagai rujukan. Okey, soalan 2. Kenal pasti dan kelaskan nombor perdana dan nombor gubahan. Okay, ada banyak nombor kat sini dan kita akan kenal pasti satu per satu. Okey, 49 dahulu. Macam mana cara dia? Sebelum tu biar kita cikgu dapatkan dulu maklumat berkenaan nombor perdana dan juga tipsnya. Okey, jadi kita akan gunakan tips ini sebagai panduan. Okey. Okey. Ujung. Jadi. Okey. Sekarang 49 Jadi kita bahagikan dengan 1 dan juga dirinya sendiri.
memang boleh. 49 bagi 1, 49 bahagi 49. Kemudian kalau kita nak senang faham, dia bukan sifir 5, bukan sifir 2 dan juga 11. Kemudian dia tidak ada dalam mana-mana sifir. Kalau kita tengok sifir kat sini, 49 ada dalam sifir 7. Ini bermakna 49 boleh dibahagikan dengan 7. Jadi 49 ini kita akan kita akan kelaskan dia sebagai nombor gubahan. Sebab apa? Sebab ada 3 ciri. Okay, kita akan tulis ini ialah nombor putih, kemudian kita tulis nombor gubahan. Okay, itu saja. Okay, kita teruskan dengan 71. Jadi pertama sekali kita akan bahagikan dengan 49 lah. 71 kita boleh bahagikan dengan 1. Kemudian 71 boleh dibahagikan dengan 71. Kemudian tidak ada lagi nombor yang boleh dibahagikan dengan 71. Kalau kita nak senang ingat, cuba kita bahagikan dengan 3. Kalau dia tak ada baki, itu nombor perdana. So 71 bahagi 3. Jadi sini 2, 6, tolak 11. Jadi berapa kali 3, 11? 3 kali 3, 9. 11 tak ada. So 11 tolak 2, 11 tolak 9, 2. Jadi ada baki. Jadi ini bukan nombor yang boleh dibagi dengan genap. Maksudnya ada baki. Bila ada baki, ini ialah nombor perdana. Okey. So kita tulis sini nombor perdana. Nombor. Silat cakap tadi, sepatutnya nombor perdana ni ialah nombor yang kita bahagi, dia ada baki. Kalau tak ada baki tu gubahan. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, 39. Okay, kita perlu salin dahulu dua maklumat penting ni. Okey. Sekarang nombor seterusnya 39. Okey, kita bahagikan dengan 1 dan 39. 1, 39. Kemudian tiada dalam mana-mana sifir. Adakah berada dalam sifir lain? Okay, jawapannya dia ada dalam sifir 3. Okey, kita bahagikan 39 dengan 3. So 1 kat sini, 3. Tolak habis. Turun 9. 3, 9. Okay, bila dia tak ada baki, dia ialah nombor gubahan. Maksudnya 39 boleh dibahagikan dengan 3. Jadi ada 3 ciri, lebih daripada 2. Maka ini kita namakan sebagai nombor gubahan. Seterusnya nombor 61. Jadi kita akan bahagikan dengan 1. Bahagi bukan 61 tidak. 61 dibagi 1, 61 bahagi 61. Kemudian tidak ada dalam sifir lain, maka ini kita namakan sebagai nombor perdana. Okey. So nombor perdana. Okey.
Setakat ini nombor perdana kita ada nombor 61. Okey, cikgu bulatkan 61, 71 tadi kan. 71, 61. Kita teruskan dengan soalan seterusnya atau nombor seterusnya 88. Seperti sebelum ini, kita perlu dapatkan dahulu maklumat berkenaan nombor perdana. Jadi kita salin dahulu dua perkara ni. Kita salin, kita letak di ruang soalan ni. Kita tengok nombor sekarang ialah 88. Jadi pertama sekali seperti biasa kita akan bahagikan nombor itu dengan dua perkara penting, iaitu 88 kita akan bahagikan dengan 1 dan 88 kita akan bahagikan dengan nombornya sendiri. Okey, ini secara kasarnya kita katakan nombor perdana. Kemudian kita kena pasti yang ketiga ni sangat penting, iaitu adakah dia terdapat di mana-mana sifir. Okey. Kalau kita tengok sini 88 ialah sifir 11, iaitu 11 kali 8 88. Ini bermakna 88 boleh dibahagikan dengan 11. Oleh kerana ada tiga ciri-ciri di sini, jadi kita namakan ini sebagai nombor gubahan. Okey, so tulis nombor gubahan. Okey. Jadi kita kita bulatkan mana nombor perdana tadi sebelum ni, iaitu 71 dan 61. Okey, maksudnya ini nombor perdana. Kalau nombor gubahan, nombor yang cikgu tak bulatkan. Okey, ini nombor perdana, manakala yang cikgu tinggalkan ialah nombor gubahan. Seterusnya 46. Jadi kita akan bahagikan dengan 88. 46 kita akan bahagikan dengan 1 dan 46 dibahagikan dengan 46. Kemudian kalau kita tengok tips nombor perdana, dia bukan nombor genap, tetapi 46 ini ialah nombor genap yang mana belakangnya ialah 6, maka sudah pasti ini ialah nombor gubahan. Okey, sebab dia sifir nombor genap, maka dia boleh dibahagikan dengan 2. Okey. So 46 boleh dibahagikan dengan 2. Okay. Bila bagi 2 dia dapat jawapan dia 23. Jadi dalam masa sama 46 boleh dibahagikan dengan 23. Okay. Jadi ada 4 ciri-ciri ini. Lebih daripada 2, kita akan namakan 46 sebagai nombor gubahan. Gubahan. Okay. Dan dia jawapan untuk soalan seterusnya 46. Seterusnya kita pergi ke muka surat sebelah, iaitu 56. Okey, cikgu dah buat dah awal. Jadi 56 kita akan bahagikan dengan dua perkara penting, iaitu dibahagikan dengan 1 dan 56 dibahagikan dengan 56 sendiri. Dan kita tengok tips nombor perdana, adakah dia nombor genap? Sebab tips nombor perdana bukan nombor genap kecuali nombor 2. Jadi 6 ini ialah nombor genap. Okay, belakangnya 6. Jadi sudah pasti dia boleh dibahagikan dengan 2. Okay, jadi kita tulis ni 56 boleh dibahagikan dengan 2. Dalam masa yang sama kita tengok tiada dalam mana-mana sifir. Dia ada dalam sifir 8. Jadi dia boleh dibahagikan dengan 8 dan 7 lah. Maksudnya ini 8 dan juga 7. Okay, jadi sangat banyak kat sini. Maka kita akan, bukan 6, 7. Kita akan nyatakan nombor 56 ini sebagai nombor gubahan. Gubahan. Okay. Seterusnya 91. Jadi cikgu turunkan sikit nombor ni. Dia rapat. Turun ke bawah. Okey. 91 kita pergi kepada, kalau nombor perdana ni kita tengok dua perkara ni. Satu ni tak perlu disebut sebab semua nombor ini lebih besar daripada 1 kan. Jadi kita akan bahagikan dengan
pertama dengan 1, boleh dibahagikan dengan 1, kemudian boleh dibahagikan dengan diri dia sendiri. Okey, nombor 91 bukan sifar 2 atau nombor genap, bukan juga sifar 5 dan bukan sifar 11. Dan tiada dalam mana-mana sifar, kita perlu tengok kotak sifar, tapi kotak sifar kita sampai 9 je, 9 kali 9. Okey, so satu tips penting daripada cikgu juga, kalau kita nak kenal pasti, kita cuba bahagikan dengan 3 ataupun 7. Okey, jadi kita bahagikan dengan 7, 91 bahagi 7. Kita bagi berapa kali 9, berapa kali 7 9, kita 1, dapat 7, kita tolak, dapat 2, turunkan 1, jadi 21, berapa kali 3 21? 3 kali 3 21. Bila dia tak ada baki, maka kita namakan sebagai nombor gubahan. Maksudnya 91 ini boleh dibahagikan dengan 7. Okey. Jadi 91 bahagi 7, dan dalam masa sama jawapan ni ialah 91 juga boleh bahagikan dengan 13. Okey. Ini bermakna sudah melebihi 2 ciri-ciri penting nombor perdana, maka 91 kita akan nyatakan sebagai nombor gubahan. Okey. Nombor gubahan. Jadi kembali kepada kita punya jadual tadi, yang manakah yang dikatakan nombor perdana? Okey, so nombor perdana ini ialah 71 dan 61 setakat ni. Okey. Jadi ini bukan 39, ada sifar, ada sifar, ada sifar dan ada sifar. 91 juga ada sifar, iaitu sifar 7. Okey, yang cikgu bulat ni setakat ni ialah nombor perdana. Okey, ini nombor perdana. Okay, kita sambung dengan muka surat sebelah. Nombornya ialah 19. Jadi kita teruskan dengan nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagikan dengan 1. Okay, setakat ni dia ialah nombor perdana. Juga boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri. Dan oleh kerana nombor ni kecil, kita boleh tengok sini ada nombor 19 tak? Dia tidak ada, maka dia tidak ada dalam mana-mana sifar. Jadi ada 2 sahaja ciri, maka kita akan nyatakan 19 sebagai nombor perdana. Okey, jadi kita boleh bulatkan. Okay, so setakat ni ada 3, iaitu 71, 61, 19. Seterusnya 27. Okey. Jadi awak juga boleh agak sebenarnya sebelum jawab pun awak dah tahu dah ni nombor perdana atau tidak. Okey. Bila mana awak menghafal sifar. Okey, so seperti biasa kita akan bahagikan dengan 1 dan bahagikan dengan dirinya sendiri. Okey, setakat ni memang ia nombor perdana, tapi syarat ketiga iaitu adakah terdapat dalam mana-mana sifar. Kita tengok 27 ada dalam sifar 3 dan juga ada dalam sifar 9. Oleh yang demikian, dia boleh dibahagikan dengan 3 dan boleh juga dibahagikan dengan 9. Jadi, oleh kerana ada 4 ciri-ciri di sini, maka kita akan nyatakan 27 sebagai nombor gubahan. Okey. Seterusnya, kita ke nombor 9 atau di muka sebelah, nombor 9. Okey, adakah di nombor perdana? Mari kita bahagikan dengan 1 dahulu dan dibahagikan dengan 9 sendiri. Kemudian, perkara yang ketiga, kita tengok di bahagian tips nombor perdana, adakah dia ada dalam sifar. Dia, nombor perdana tak ada dalam mana-mana sifar. Kalau tengok 9 ini ada dalam sifar 3. Okey. Jadi 9 boleh dibahagikan dengan 3. Jadi ini kesimpulannya 9 ialah nombor gubahan. Okey. Seterusnya kita ke nombor seterusnya iaitu 94. 94 kita akan bahagikan dengan 1. Kalau kita 9 ni 94 kita akan bahagikan dengan
1 dan 94 kita akan bahagikan dengan dirinya sendiri, iaitu 94. Kemudian kita tengok tips nombor perdana. Nombor perdana bukan nombor genap. 9 ini adalah nombor ganjil. Jadi genap. Jadi kita boleh nyatakan 94 ini boleh dibahagikan dengan 2. Okey. Kita sasul pula. So 94 boleh dibahagikan dengan 2. Oleh kerana ada 3 ciri-ciri sini, maka kita akan nyatakan 94 sebagai nombor gubahan. Nombor gubahan. Okey. Jadi kita kembali kepada kita punya jadual tadi. Setakat ni nombor perdana ialah 71, 61, 91. Seterusnya nombor 15. Jadi 15 kita akan bahagikan dengan 1 dan nombor 15 sendiri. Okey, 15 bagi 1, 15 bahagi 15. Kemudian tengok tips nombor perdana, bukan nombor genap, memang bukan CP5. Okey, CP5, tengok 15, ada tak CP5? Memang CP5 bila mana belakangnya 5, jadi dia boleh dibahagikan dengan 5. Okey, 15 ni ialah CP5. Nombor perdana dia tak ada dalam CP ni, tak ada dalam mana-mana CP. Jadi dalam satu lagi iaitu 15 boleh dibahagikan dengan 3. Okey. Jadi ini ialah kita namakan sebagai 15 ini nombor gubahan. Gubahan. Air sekali nombor 13. Jadi 13 ini kita akan bahagikan dengan 1 dan 13 dibahagi nombor sendiri. Dan kita tengok ada tak nombor 13 dalam CP, ataupun ada tak jawapan 13 ni dalam CP. Dia tak ada, maksudnya dia tak boleh dibahagikan dengan nombor lain. Maka 13 ini kita namakan sebagai nombor perdana. Okay, nombor perdana. Okay, ini ada jawapannya untuk soalan 2. Kita bulatkan lagi sekali nombor perdana, iaitu 71, 61, 61, 90, 19 tengok sebelah. Bukan 9 ni sebutkan sikit sekejap. Keliru tadi. Okey, 19 Kemudian 19. Okey, kemudian 13. Okey, jadi inilah yang dikatakan nombor perdana, yang mana cikgu tak bulatkan, itu kita namakan sebagai nombor gubahan. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 3. Soalan 3, senaraikan semua nombor gubahan dalam lingkungan 100 yang mempunyai nilai digit 3 pada SAR. Okay, jadi kata kunci kat sini ialah kita perlu senaraikan nombor gubahan dalam lingkungan 100 yang nilai digitnya ialah 3 pada nilai tempat SAR. Maksudnya kita perlu senaraikan dahulu. Okey. Jadi nombor-nombor yang terlibat ialah kita senaraikan dulu, baru kita akan keluarkan satu persatu. Okey. Jadi nombor yang terlibat ialah 13. Yang SAR kan, ini SAR. Okay. Jadi nilai SAR tu 13. Kemudian 23. Kemudian 33. Kemudian 43. 53 buat sebentar. Bismillah. 53. 63. 73. 83 dan 93. Okay, sekarang kita akan tentukan nombor gubahan atau nombor perdana. Okey. Jadi 13 ini ialah nombor perdana. Okey, sebab dia ialah dari kalangan nombor
perdana. Maksudnya dia bukan ni, dia boleh bagi satu dengan dirinya sendiri. Okay, so kita kena salin yang ni sebenarnya. Sekejap. Salin, copy dan paste. Okay. Jadi kita tentukan nombor perdana dan nombor gubahan. 13 ni ialah nombor gubahan perdana. Okay. Kemudian 13 juga nombor perdana. Nombor 33 dia ada dalam sifir 11. So dia boleh bagi 11. Jadi ini ialah nombor gubahan. Okay, so kita tulis ni nombor gubahan. Kemudian 43 ialah nombor perdana. Okay. Seterusnya kita letak dekat sikit. 53 ialah nombor perdana, dia tidak ada dalam mana-mana sifir. 63 ialah nombor gubahan kerana dia ada dalam sifir 7 dan 9. So kita tulis ni nombor gubahan. Okey. Bukti dia apa dia? Bukti dia ada dalam sifir 9. Okey. So cikgu bulatkan. Yang bulat ini ialah nombor gubahan. Okay, dia boleh bahagi dengan 11. Okay, dan ini boleh bahagi dengan 9 dan juga 3. Okay, seterusnya 73. Nombor 73 ialah nombor perdana. 83 juga nombor perdana. Dia tidak ada dalam mana-mana sifir. Manakala yang terakhir 93. Okey, ini nombor gubahan. Nombor gubahan. Kenapa cikgu cakap nombor gubahan? Kerana dia boleh dibahagikan dengan 3. Jadi bulatkan. Ini bermakna ini ialah nombor gubahan. Okay. Kenapa nombor gubahan? Sebab dia ada dalam sifir 3. So, sini ada dalam sifir 3. Maksudnya boleh dibagi dengan 3. Nombor perdana boleh dibagi dengan dirinya dan 1. Jadi nombor-nombor yang cikgu tak bulatkan itu nombor perdana. Manakala 33, 93 dan juga 63 kita katakan sebagai nombor gubahan. Jadi dengan itu kita sudah menjawab soalan 3, iaitu kita senaraikan nombor gubahan. Cikgu bulatkan sebab cikgu nakkan semua nombor yang ada 3 dekat belakang yang nilai digitnya besar. Okey. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk nombor perdana bagi muka surat 44. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.